Assalamualaikum, apa khabar? Hanif Suib dari Karya Taruk Mai. Hari ini kita berada di Cyberjaya sebab kita nak mencuba sendiri sebuah model crossover baru yang dibawa masuk oleh UMW Toyota Malaysia. Dekat belakang kita, Toyota Corolla Cross. Ini merupakan Toyota Corolla Cross di mana ia dibangunkan menggunakan konsep Corolla meets SUV. Jadi ini merupakan bentuk badan terbaharu untuk nama Corolla itu sendiri, sebab sebelum ini kita dah ada Corolla Sedan, ada Corolla Wagon, ada Corolla Hatchback, dan ini merupakan Corolla versi SUV. Dan jika anda ingat dia menggunakan asas daripada Corolla sedia ada, ia adalah salah, sebab ini merupakan crossover kedua yang dibangunkan daripada platform TNGA-C. Yang pertama sekali adalah CHR, di mana kedua-dua model ini berkongsi wheelbase yang sama, akan tetapi Toyota Corolla Cross menawarkan dimensi yang lebih besar. Tujuan dia untuk memberikan ruang dalaman yang lebih luas dan juga ruang kargo yang lebih besar daripada CHR. Disebabkan dia tak berkongsi dengan mana-mana model Corolla, dia adalah sebuah model crossover yang baharu daripada platform TNGA-C. So, kita tengok daripada luaran pun, dia memang tak membawakan langsung elemen daripada Corolla Sedan. Kita boleh tengok reka bentuk badan dia memang dia reka lembut, tak tajam macam model-model Toyota yang lain macam Corolla Sedan ataupun Toyota RAV4. Memang bentuk dua beradik tu memang tajam. Corolla Cross ini rekaan dia dah dilembutkan, lebih sedap mata memandang. Untuk sesi pandu uji kali ini, kami diberikan model varian 1.8G, di mana varian 1.8G ni datang dengan kelengkapan yang tidaklah premium mana, tapi lampu depan ni datangkan dengan lampu halogen automatic dengan lampu nyalaan siang juga menggunakan mentol biasa. Dan di bahagian depan ni kita boleh tengoklah, kalau model-model Toyota yang lain dia punya rekaan lampu tu memang tajam, yang ni dia dah lembutkan sikit, sedap untuk kita mata memandang. Rekaan grill memang besar, ini memang trend kereta-kereta zaman sekarang ni, rekaan grill dia memang besar. Lepas tu kita tengok di bahagian tepi, ini merupakan identiti sebuah crossover yang datang dengan cladding di bahagian arca roda ini, dan kita boleh lihat ada identiti Corolla Cross dekat bahagian sini ni. So kalau bagi mereka yang rasakan dia punya penampilan ni tak berapa cun, boleh buat dual rekaan bumbung 2 ton ataupun bumbung terapung. Saya rasa ada orang lain yang akan buat tu. Tak ada masalah. Okey, untuk bahagian belakang Toyota Corolla Cross ini, lampu belakang dia mengingatkan kita pada design yang ada pada Toyota RAV4, akan tetapi dia punya garis dia telah dilembutkan. Jadi secara keseluruhan, Toyota Corolla Cross ini merupakan satu model crossover yang boleh dikatakan sedap mata untuk memandang, yang lain daripada model crossover yang ada di dalam pasaran. Sebelum saya terlupa, untuk varian 1.8G ini juga datang dengan ciri standard bukaan pintu belakang berkuasa elektrik, dan ruang di belakang ini adalah sebesar 440 liter sebab dia juga turut memuatkan tayar spare di bahagian bawah itu. Jadi kalau dah bahagian luaran tak ada langsung elemen Corolla, apa pula yang ada pada Corolla Cross ni? So, benda pertama yang dikongsi adalah selain daripada platform TNGA-C ini adalah enjin. Corolla Cross datang dengan enjin 1.8 liter inline 4 dual VVTi. Enjin yang sama digunakan pada Corolla Sedan, menghasilkan 139 PS dan 172 Nm. Sistem transmisi juga adalah sama, sistem transmisi CVT dengan 7 nisbah kelajuan.
Benda yang ketiga yang dikongsi daripada Toyota Corolla Sedan adalah rekaan papan pemuka yang boleh dikatakan agak sama, agak serupa. Rekaan steering juga boleh dikatakan sedap mata mandang, sedap dipegang. Lepas tu dia punya button function ni cukup kemas, dia punya susunan atur dia. Dan di bahagian hadapan ni ada paparan panel yang menggunakan meter analog dan ada sistem multi-info display di bahagian belah kanan ni. So dekat sini kita boleh akses lah menu-menu keselamatan, ciri-ciri safety yang ada pada Toyota Corolla Cross ni. Dan yang paling penting yang saya suka adalah dia punya skrin paparan display audio bersaiz 9 inci. Ini merupakan sistem infotainment yang boleh dikatakan agak nice. Dia punya paparan dia tu cukup cantik, cukup tajam. Dan yang paling penting di bahagian konsol tengah ini merupakan dual gear. Dekat depan ni ada slot pengecasan nirwayar dan di bahagian tengah ni sememangnya nampak lapang sebab dia punya brake emergency ataupun brake tangan tu dia dah tak ada kat sini. Dia ganti dengan pedal brake kat bahagian bawah ni, kat bahagian kaki ni. So bahagian tengah ni memang nampak lapang, nampak luas. Okey, dan dia punya armrest ni pun kita boleh adjust. Selain daripada benda-benda yang saya cakapkan itu tadi, benda yang paling penting yang ada pada sebuah crossover ataupun kereta-kereta yang besar adalah sudut pandangan keluar yang sangat luas. Sebab apa, kereta-kereta besar ni kadang-kadang dia punya titik buta pun sememangnya besar. Jadi apa yang ada pada Toyota Corolla Cross ni, dia memberikan kita sudut pandangan yang cukup luas, yang tak terhalang. Yang penting, dia datang dengan tiang A, dia punya rekaan tiang A ni yang sangat tirus. So kita tak adalah terasa macam terlalu sukar nak pandang keluar. Dan lagi dia punya kedudukan side mirror juga memberikan kita sudut pandangan yang lebih luas. So bila mana pemanduan dalam bandar ataupun di tempat-tempat yang sempit, kita mudah nak mengagak jarak antara kereta kita dan juga benda-benda di sekeliling. Itu satu benda yang penting yang patut ada pada sebuah crossover family. Senang kita nak bawa ke mana-mana, nak lagi bila kita bawa family pergi berjalan-jalan dan sebagainya. Tadi kita dah duduk kat bahagian depan sebagai seorang pemandu dan sekarang kita duduk di tempat duduk baris kedua sebagai seorang penumpang pula. Dan apa yang saya boleh cakap dekat bahagian belakang ni, ia menunjukkan kelebihan yang ada pada platform TNGA-C, iaitu dia mengutamakan ruang penumpang yang lebih luas dan of course ruang kargo kat belakang yang lebih besar lah berbanding dengan CHR. Kalau tak silap CHR 388 liter, yang ni ada 440 liter, lagi besar dia punya ruang itu. Dan untuk orang yang berketinggian 1.5 meter, bawah 1.5 meter macam saya ni, okey, ruang kepala boleh tahan besar juga ni. Okey, dan ruang kaki lebih kurang sejengkal. Boleh dikatakan tempat duduk belakang ni sangat selesa. Dia punya recline pun ikut kata Toyota 6 degree. So untuk perjalanan yang jauh memang sangat sesuai untuk kita rehatkan dengan tenang. Okey, tak adalah rasa macam terlalu tegak macam ada setengah model SUV ke ataupun sedan ke, belakang tu rasa macam tegak kan. Ini kita boleh baring dengan, tak adalah baring tapi kita boleh menyandar dengan senang. Satu benda yang saya perasan adalah bunyi bising daripada bahagian bawah ni, road noise. Dia tak masuk ketara sangat ke dalam ruang kabin. Dia dah halau siap-siap bunyi tu daripada masuk dalam kabin. So kita tak adalah rasa macam terlalu tertekan. Ada setengah tu dia punya bunyi noise yang dihasilkan tu memang kadang-kadang buatkan kita punya pemikiran jadi berkecamuk. Bunyi angin pun memang tak ketara sangat masuk dalam ruang kabin. Dan macam yang saya cakap tadi, kalau driver tekan pedal minyak untuk pecut dan sebagainya, dia punya bunyi bising enjin tu taklah ketara sangat masuk ke dalam ruang kabin. So memang overall satu package yang cukup menarik dibawakan oleh BMW Toyota untuk Toyota Corolla Cross ini. Jadi apa yang anda akan dapat daripada Toyota Corolla Cross 1.8G ini adalah sebuah crossover family yang sangat sesuai untuk kegunaan seharian. Pemanduan yang meyakinkan, dia punya keselesaan juga cukup selesa, baik digunakan atas jalanan yang biasa ataupun highway ataupun jalan yang ada construction dan sebagainya. Semua tu kita dah lalu tadi, memang sangat selesa duduk di dalam. Dan ciri keselamatan standard yang dibekalkan seperti 7 beg udara, ABS, EBD, traction control dan sebagainya. Selain daripada itu, dia ada juga sistem keselamatan seperti
meliputi sistem pemantauan titik buta, amaran lintasan trafik belakang dan sistem pemantauan tekanan tayar. Untuk 1.8V pula, dia datang dengan ciri keselamatan Toyota Safety Sense yang cukup lengkap lah, seperti amaran pra-pelanggaran, bantuan pengekalan laluan dan juga dynamic radar cruise control. Semua betul lebih lengkap yang ada pada 1.8V. Untuk 1.8G, apa yang saya cakap itu tadi. Jadi harganya pula tunggu pelancaran rasmi yang akan berlangsung pada 25 hari bulan ini. Tapi sebagai rujukan, harga jualan di Thailand kalau ikut pada convert pada duit kita bermula dari 132,000. Di Indonesia pula sama juga, lebih kurang 132,000, manakala di Brunei 126,628. Untuk pasaran Malaysia, tunggu pelancaran rasminya 25 hari bulan nanti. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Karita.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.